Okay, di bawah nota kaki tu ada maklumat-maklumat saya, nombor telefon ada dan sebagainya, nombor FB, IG, Twitter tak ada. Follow saya, boleh. Okey, follow back ni. Okey. Share like kat situ. Boleh promote. Ada beratus-ratus video dalam tu. Social media pun dah menganugerahkan banyak anugerah-anugerah lah yang telah diberikan kepada video-video saya tu. Di antara pengupload video terbanyak, lebih 220 dikasih anugerah sijil dan sebagainya lah. Okey. Okey, pada soalan nombor 13 soalan wajib keluar pada nombor 13 ni. Dalam soalan nombor 13 ini biasanya ada berapa angka yang dia kosongkan dalam jadual? 2 Okay. Dalam soalan nombor 13 ini, kadang-kadang teknik-teknik ni datang apabila saya berhadapan dengan situasi pelajar. Dia kata, cikgu tak faham. Bila kata sebut tak faham saja, mulalah saya sedang memikirkan apakah tekniknya. Cikgu kata, cikgu saya tak faham. Okay, bila dia kata tak faham saja, barulah saya akan membuat satu kajian lah. Mula-mula kajian tindakan, lepas tu membuat inovasi kepada kaedah tersebut. Dia bermula pada satu isu je. Pertama, pelajar tak mengenal, cikgu, apakah saya tak tahu macam mana bentuk bulan, dia kata. Okey, kita pasal buat kajian, kenapa dia tak kenal bentuk bulan atau sebagainya. Okey. Isu pada nombor 13 ini berlaku apabila pelajar tak tahu nak bina paksi. Paksi dah tahu, paksi Y tegak, paksi X mendatar. Tapi bab 13 ini dia tak beri paksi yang tepat untuk pelajar. Kadang dia buat main lukis saja, tiba-tiba buat tak muat lah, terpaksa tambah katagraf ke tepi, selotip katagraf, sambung lagi atau sambung ke meja kawan, tak muat. Dah buat atas terlebih sangat, yang bawah ni sikit. Jadi maka dengan itu saya telah membuat satu research atau satu kajian penyelidikan di mana saya lihat kepada jadual tersebut. Sebab itulah saya kata nilai X akan tentukan paksi Y. Saya kata nilai X, macam mana cikgu nilai X tentukan paksi Y? Yalah, nilai X menentukan paksi Y. Macam kita nak tahulah macam mana orang tu pembersih atau tidak. Macam mana? Orang kampung tahu kan? Macam mana dong? Nak tahu dia orang tu kedai makan tu pembersih ke atau tidak? Ya, very good biasa Abang belum tahu lah kalau nak tengok pilih suami tu namanya pilih isteri lah kata ataupun jodoh ke tumpang bilik air dia. Pasal dalam bilik air tu menggambarkan itulah orang tu lah mana pakai lah tua dia. Betul jadi pastikan kalau nak datang tu, kalau ada calon yang datang ke, bakal datang ke, basuhlah bilik air bersih-bersih cat ke apa ke. Okey. Hari itu sajalah. Okey, jadi nilai X menentukan paksi, nilai Y menentukan paksi X. Kalau kita tengok macam mana ni? Okey, tengok cuba awak lihat pada nilai X. Berapakah nilai negatif untuk X? Negatif 3.5 negatif. Negatif ni ada sebelah kiri ke sebelah kanan? Ya, negatif berapa? Ya, negatif 3.5. Cuba tengok sebelah kanan. Berapakah nilai terbesar untuk X? Positif 3.5. Fair ke tak fair? Ada tak? Saksama tak? Kalau sama, paksi Y awak tengah-tengah kata graf. Sebab nilai X tentukan paksi Y. Kalau dia pair, kiri kanan sama banyak, maka paksi Y awak banner tengah-tengah kata graf. Okey, lukiskan garisan tengah-tengah kata graf awak sekarang. Lukiskan paksi Y di tengah-tengah kertas graf.
Jadi selepas ini, bila awak nak mula melukis graf sahaja, nak memilih paksi saja pada soalan nombor bab 12, bab gerak fungsi ini, atau pattern soalan nombor 13 atau 12, langkah pertama ialah cari nilai masing-masing. Nilai X akan menentukan paksi Y. Kalau nilainya kirinya positif sama banyak dengan negatif, maka paksinya tengah-tengah. Positif, positif sama. Negatif, positif, paksi tengah-tengah. Paksi Y tengah-tengah. Titik tengah-tengah. Kalau negatifnya besar, nilai negatifnya besar dalam jadual tersebut, dan positifnya kecil, positifnya besar, paksi Y akan ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Oh, ke kanan baik. Ke kanan. Ke kanan. Lebih kanan. Banyak kanan. Kalau nilai negatifnya kecil dan positifnya besar, paksi Y akan mengesot ke kiri. Ke kiri. Kaki. Kakak. Kanan. Kakak. Kaki ke kanan, kaki ke kiri, kakak ke kanan. Tengok jadual dia. Positifnya besar ke kecil? Ini untuk nilai X, ini untuk nilai X, Ini untuk nilai X, Kerana nilai X menentukan paksi. Nilai X menentukan paksi. Kalau sama-sama, Y tengah-tengah. Kalau positif besar, dia mengesot ke kanan. Kalau negatif kecil, dia mengesot ke kiri. Okey. Boleh Okey, sekarang nak menentukan nilai Y pula. Nilai Y menentukan paksi X. Tu ya, ayat tu ya. Nilai Y tentukan paksi X. Okey. Kalau negatif positif sama, paksi X tengah-tengah. Paksi X tengah-tengah. Paksi X tengah-tengah. Tengah-tengah paksi X tengah-tengah. Kalau negatifnya lebih besar daripada positif, paksi X akan ke atas. Ke atas. Paksi X tu lebih ke atas. Banyak ke atas sedikit lah. Kalau negatifnya kecil dan positifnya besar, paksi X akan ke bawah. Banyakkan ke bawah. Ada demam kan? Ada demam dah kebah lah. Dah balik dah, boleh bawa motor dah, pergi sekolah lah. Dah kebah ke bawah. So, gambaran yang kita dah nampak kat situ lah. So, mari kita lihat nilai yang dimainkan oleh nilai Y sebelah bawah pada jadual. Berapakah nilai sebelah kiri terkecil bagi Y? Negatif 17.4. Berapakah nilai positif untuk Y? 33.4. Siapa yang lebih besar? Positif yang lebih besar. Nilai Y menentukan paksi. Kalau positifnya besar, ke mana paksi X kita nak bawa, nak tekan ke, nak tolak ke atas? Ya, kita tolak ke paksi X, lebihkan dia ke bawah. Bukan ke bawah, landing ke bawah betul. Maksudnya lebihkan daripada separuh. Lebihkan dia daripada separuh atau 3 suku pun cukuplah. Tinggalkan 1 suku sebelah bawahnya, awak tekan ke bawah habis-habis. Maksud saya tu lebihkan 3 suku. Budak tanya, cikgu, nak lebihkan berapa cikgu? Kalau tengah-tengah saya tahu cikgu hafal. Cikgu nak lebihkan 3 suku. Jangan lebihkan sampai dinding sana habis semua. Tak ada kawasan tu semua kawasan X saja tak tahu. Lebihkan 3 suku. Tolakkan 3 suku. Positif tu tolakkan ke bawah 3 suku. Atau tolakkan ke atas 3 suku. Ke kiri 3 suku, ke kanan 3 suku. Ataupun tinggalkan suku sebelah atas, suku sebelah bawah. Itu sifat pertama. Okey.
Cuba awak bedakan paksi untuk X dalam graf awak itu. Awak lebihkan 3 suku ke bawah. Jadi X awak tekan ke bawah sebanyak 3 suku. Kotak graf awak tu ada berapa memanjang, menegak, ada berapa? 12 petak 12 kan? 12. Coba. Yo. Okey, joy okey. Okey, 12 bermaksud kita boleh ambil 7 atau 3 suku lah. Kita ambil separuh daripada dia. 1/4 12 tinggal. Biarkan 3 cm 3 kotak atau 6 cm sebelah bawah. Jadi kita lebihkan positif kan? Biarkan 3 cm 6 cm atau 2 kotak-kotak kan? Yang besar-besar sikit yang 2 cm 2 cm kan? Dia standard memang 2 cm. Pada SPM 2006 dia minta pemeriksa beri komen kepada kertas lembaga pemeriksaan. Jadi kami komen, pada waktu itu kertas SPM grafnya berwarna hitam. Jadi SPM sekarang kertasnya sudah berwarna biru atau berwarna hijau grafnya. Sebab bila gunakan kertas berwarna hitam, awak punya pensel mechanical awak adalah 0.5 mm atau 0.7 hilang dalam plotting tersebut, hilang. Kerana pensel itu terlalu halus. Sedangkan graf ini terlalu besar dia punya bold dia. Jadi itu hilang. Jadi kita minta dia pada warna yang berbeza. Warnanya yang agak cerah sikit. Warna biru ataupun warna hijau. Jadi kertas graf yang ada sekarang yang saya periksa kebanyakannya ada berwarna sikit lah. Jadi awak boleh plotting dia dengan sangat jelas. Okey. Sistem plotting Sistem plotting saya sebenarnya sini pakai sistem plotting macam mana? Plot pangkah Ya. Ada sekolah yang menggunakan titik pun ada juga. Tapi tak apalah saya cerita dekat sini lah. Sebenarnya saya galakkan menggunakan pangkah lah. Kalau tanya dengan pemeriksa, memang dia ada terima juga tanda titik. Tapi kalau kat sekolah awak buat titik, cikgu awak akan salahkan, confirm akan salahkan. Betul betul. Memang itulah syarat dia. Okeylah, tak apa, bagus. Kekalkan tanda pangkah. Sebab tanda pangkahnya lebih selamat berbanding tanda dot. Gunakan dot. Okey, jangan gunakan dot lah, gunakan tanda pangkah. Okey. Itu biarlah pemeriksa dia nak buat keputusan apa nantilah. Yang penting kita buat selamat. Kaedah yang selamat yang orang tidak boleh pertikaikan. Kita buat kaedah pangkah. Okey. Nilai negatif besar, paksi Y ke kanan. Nilai positif besar, paksi Y ke kiri. Nilai Y negatif besar, paksi X ke atas. Y positif besar, paksi ke X ke bawah. Kita dah dapat lah gambaran dia. Kalau tengah sama-sama, tengah. Paksi X sama besar, kiri kanan, tegak. Nilai Y, kiri kanan sama banyak, paksi X, tengah. Nilai X sama banyak, paksi Y, tengah. Okey, itu kita gambaran Okey. Bahagian dalam tajuk ini yang agak sukar sikit lah bahagian D. Ramai pelajar tak jumpa 3 markah atau 4 markah. Mereka tak jumpa bagaimana garis lurus yang dibina. Maka dengan itu saya telah menggunakan teknik Poyo. Semua ini Poyo, Awi kata. Tragedi Oktober. Tragedi Oktober. Tapi sebelum Poyo ni ada, sebelum Awi ada. Tapi tak apalah, kita panggil kaedah Poyo. Apa itu kaedah Poyo? Ya, yo, y, o, yo. Okey. Pertama ialah salinkan persamaan induk asal. Ada tak persamaan induk asal yang dibekalkan dalam soalan tersebut? Ya, itu yang penting sekali. Apakah persamaan induk asal itu? Y sama dengan sama induk asal Y sama dengan X kuasa 3 tolak 5X tambah 8. Inilah persamaan induk asal. Bahagian D, ada tak persamaan yang diberikan? Okey, persamaan apa? Ada O tak? Ada O? Tak ada? Ada sifar? Ada sifar? Okey, kalau ada sifar, ada takutnya saya bimbangkan yang tak ada sifar. Kalau tak ada sifar, awak jadi sifarkan dia. Ada sifar tak pada kan? Dia ada sifar, maka letakkan sifar betul-betul di bawah Y supaya perkataan yo, poyo itu keluar. Letakkan Y kosong itu betul-betul di bawah Y. Dan salin persamaan tersebut mengikut susunan tertibnya, iaitu negatif X kuasa 3 tolak 7X tolak 2. Tolak 7X tolak 2. Okay. Sebenarnya kalau jumpa dua pasangan garisan persamaan garisan graf ini, kita ni nak buang apa supaya dia jadi tegak?
Ya, dialah bahan. Dialah puncanya. X kuasa 3 ni adalah puncanya garisan yang jadi bengkok. Tapi soalan bahagian ni dia minta garisan yang lurus kan. Jadi macam mana nak bengkok, nak tegakkan garisan yang bengkok? Buang layang bengkok. Nak baikkan satu perkara, buang layang buruk. Macam tu. Jadi siapa puncanya bengkok? Maka macam mana nak luruskan dia? Buang dia. Kaedah buangnya macam mana? Nak buang dia macam mana? Ya, sama to. Kaedah sama to. 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 Lah. Sama tolak. Jadi tolak. Y tolak kosong. Pelajar tu guna kalkulator you. Y tolak kosong. Cuba Y tolak kosong. Guna kalkulator. Dia tunjukkan saya Y tolak kosong. Boleh tak dapat? Awak boleh dapat tak persamaan tu Y tolak kosong? Ada kan? Boleh dapat kan? Tak, persamaan tu Y tolak kosong tu boleh dapat kan? Cuma boleh tekan sama dengan dia centric error kan? Dia boleh tulis nama dalam tu. Cinta, kasih. Dia boleh nama dekat situ. Kat skrin tu. Dia lebih advance daripada kita. Dia gunakan shift alpha. Shift alpha. Kan itulah ada huruf-huruf kat situ. Itulah kerja dia orang. Bagus. Saya memang belajar dengan dia orang semua. You all memang suka mencari benda-benda yang baru. Okey. Ya, bagus. Okey. Y tolak kosong tadi berapa? Kalkulator? Y tolak kosong jadi? Dapat? Biasa. Y tolak kosong? Okey. Y tolak kosong ialah Y. Y tolak kosong ialah Y. Y tolak kosong ialah Y. Okey. Kalau guna kalkulator dapat apa? Static error ke dapat kosong? Dapat kosong kan? Mass error ke kosong? Dapat kosong. Y tolak kosong. Y tolak kosong. Y tolak. Y tolak. Y tolak. Shift alpha. Y tolak kosong. Kosong. Oh, dia kosong. Dapat kosong. Dapat kosong Pakai yang static error dapat juga kita nak bedong Okey tak balik urut Okey. Itulah kadang-kadang kalkulator kadang-kadang tu dia kena hati-hati, kena pandai guna lah So Y tolak kosong ni lah Y lah Y tolak kosong ni lah Y. Okey. X3 tolak X3. Habis lah habis dah semua okey. Tolak 5X, tolak 7X. Kalau guna kalkulator nak tekan nombor apa? Tolak 5X, tolak 7X. Kalau guna kalkulator, saya nak tahu awak tekan nombor apa? Ya, bagus, hebat, dahsyatnya abang Negatif 5 tolak negatif 7. Budak ni buat apa? Dia complete, dia salin ni. Semua sekali. Dia guna, dia salin. Dia guna. Dia ingat aku biasa-biasa je betul dia kata. Aku pakai kalkulator ni betul. Tolak 5X ditekan kalkulator. Jadi dulu. Tolak 5X, keluar 5X tu keluar Tolak 5X, tolak 7X. Ada skrin dia. Ada? Tunjukkan. Ya. Ambil ni tolak 5X, tolak 7X. Berapa dapat? 48 4 Oh, ni kakak tak. Kakak lupa je tolak satu lagi. Tolak tu 2. Kakak kalau tak tolak satu dia dapat negatif 48. Dapat 48. Kalau tak dia buat tolak ni satu je. Tolak 7 tu kakak ni buat tolak 7 kan? Tolak 7 ke? Tolak 2. 2 kali. Okey. Oh, dia dapat 8. Tolak 5X. Tolak 5X, tolak 7X. Tak, dia masing-masing. Dia akan beri 8. Dia 8 jawapan dia. Yang gunakan tu, tolak 5X, tolak 7X berapa? Dapat 4. Kau nak simpan? Oh, macam-macam Jadi 4 ada 4 ada. Dia buat. Dia layan je, dia ikut je. Dia ikut, memang jujur betul. Pembaris ni. Dia memang pembaris betul. Tolong bimbing rakan-rakan mereka. Ni terlalu advance, canggih sangat lah ni. Tahap genius sangat. Jadi, tu saya dah jawab buat apa tu. Betul lah cikgu. Tak pernah aku salah. Dia kata salah. Betul, tolak 5X, tolak 7X. Betul lah Pak. Dia kata. Okey, so kalau guna kalkulator, tolong hanya nombor saja. Nombor saja tolong Benar. Ini kisah benar ni, kisah benar. Okey. So, tolak 5X, tolak 7X dapat berapa? 2X lah 2X. Okey. 8 tolak 2. Okey, tambah 10 Okey. Dan bila jumpa soalan ni ada banyak teknik yang digunakan.
Pertama ialah pelajar buat jadual gunakan nilai yang diberikan, iaitu nilai X, nilai Y, dengan had batasan nilai X iaitu negatif 3.5 dan 3.5. Ni yang diberikan, batasan yang diberikan ni, iaitu negatif 3.5 dan 3.5. Yang kedua, teknik yang kedua ialah gunakan X dengan Y. X kosong, satu, gunakan handphone punya nombor lah, 019, 014, Maxis, Digi, Celcom dan sebagainya, Red One dan sebagainya. Okey, Redmi dan sebagainya. Redmi semua dah pakai Redmi Okey. Okey. Untuk PUBG lah. Untuk XY, nanti gunakan on tak on, on tak on, on tak on, on tak on. Ni on tak on. On tak on ni teknik dia pakai EcoX Okey. EcoX. Tak kisah, yang penting apa jadi lulus. Okey. Satu lagi ialah gunakan kaedah perhatian. Iaitu kaedah perhatian, dia tengok dekat graf ni, dia nampak dekat persamaan ni, dia starting dengan cinta dulu, C. Dia mula dengan cinta. Cinta 10. Cinta 10 ni ada dekat paksi mana? Paksi Y. Atas atau bawah? Bagus. Positif atau negatif? Bagus. Dia nampak 10, dia tanda 10. Dia bintang 10 kat sini. Dia bintang 10 terus kat sini. 10. Sebab dia mula dengan C. Ni kaedah pemantauan. Dia buat kaedah ni. Kaedah renungan. 10. Dia mula dengan cinta. Kenapa mula dengan cinta? Semua perkara mula dengan cinta. Awak belajar mula dengan cinta. Cinta pada buku, on. Tak payah pandai sangat. Tak payah pandai. Cinta, suka matematik, cemerlang lah. On. Gitu. Okey. Kemudian PX. Selepas cinta, dia mesti PX. PX. Pintasan X. Pintasan X ialah cinta monyet ni kan? C per M kan? Negatif kan? Jadi 10 bahagi dengan 2 negatif. Dapat berapa? Jadi berapa? Negatif 5 kan? So dia berapa kat sini? Negatif 5. So negatif 5. Ambil pembaris, sambung terus. Sama dengan kaedah ini, sama dengan kaedah N01, sama dengan kaedah OFM. Sama. Ya. Ini kaedah pemantauan dibuat. Tapi untuk selamatlah, gunakan 3.5. Pun boleh. Saja-saja cek nilai, buat pengiraan sikit, ataupun terus pada mari, boleh ke? Ketiga, keempat teknik ni akan sampai pada titik yang sama. Semua sama. Okey. Jadi, kalau jumpa dah dapat gaya lurus macam ni, lepas ni awak praktis balik, cari bermula dengan C, cinta. Cinta mesti ada positif. Sentiasa ada dekat Y. Kalau positif, ada dekat atas. Kalau negatif, ada dekat bawah. Dia tak ada dekat X. Dah tu baru tengok pintasan X. PX. Pinta X gunakan cinta monyet. C over M negatif. C over M negatif. Tengok tanda 10 bagi 2. Positif, negatif. So yang kelima, ambil garis lurus, sambungkan. Dan dia akan bersilang dekat garis awak ni kan? Kan? Dekat mana-mana, dia akan baca di sini. Boleh Okey. Graf yang terakhir ialah kita lihat pada soalan nombor 12. Soalan nombor 12.